Okey. Di antara kesilapan kita dalam di masjid ni, 3 kesilapan yang biasa kita buat di masjid. Yang pertama, kesilapan yang banyak kita buat, masuk dalam masjid, lupa i'tikaf. Banyak. Masuk pergi mengaji, duduk. Duduk. Tak niat pun i'tikaf. Satu. Yang kedua, dia masuk masjid, dia tak semayang sunat tahiyatul masjid. Dia masuk, tapi terus duduk. Dia tak nak duduk, nak baca, nak mayang. Pak Ustaz, kuliah. Kalau ada kuliah, baca gini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. 4 kali bersamaan dengan 2 rakaat mayang. Jadi kalau kita nak gantikan, kata balik ada kuliah, ada ustaz duduk kuliah. Takkan nak semayang gitu kan? Duduk. Tapi kena baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Bukan kata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Awak, ustaz kata gitu. Bukan sebut 4 kali, kena baca 4 kali lah. Yang ketiganya, ramai yang masuk masjid tetapi tidak duduk saf awal. Piawai. Hari Jumaat ke 11 kayu gerak dah. Oi. Ingat kasar depan, rupanya duduk bawah pokok. Duduk kena segrek. Ataupun dia piawai tapi duduk saf belakang juga. Masya Allah. Dah awal. Patut awal hang duduk depan. Pasal awal duduk belakang. Ini 3 kesilapan yang selalu kita buat. Ada? Boleh tahu tu? Boleh tahu tu? Boleh tak apa. Okey. Yang seterusnya, banyakkan doa. Di sana kena banyak doa. Nanti kita akan tengok tempat-tempat yang doa banyak. Tempat-tempat doa. Jangan tak doa. Di sana doa mustajab. Apa doa mustajab? Doa mustajab ni doa yang macam doa tajam. Cakap jadi. Kalau betul-betul kita berdoa dengan penuh keikhlasan, insya-Allah jadi. Anak-anak kita di Malaysia ni, ya Allah, semua yang tak okey. Jadi karaoke, duk main karaoke. Berdoa di sana. Anak-anak kita kalau ada 7 orang, 8 orang ke, 10 orang, doa bagi mereka jadi anak yang baik. Anak yang berakhlak baik dan sebagainya lagi. Banyakkan doa. InsyaAllah. Doa sana, doa yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya banyakkan taubat. Adab Nabi Mekah ni kena banyak taubat. Taubat. Raja' ilallah. Maknanya kembali kepada Allah. Kena banyak taubat. Yang seterusnya kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Cukup cakap tu. Astaghfirullahalazim. Atau astaghfirullah. Astaghfirullah. Cukup. Kalau nak panjang lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh pilih yang mana pun. Sebab Nabi beristighfar 1 hari 100 kali. 1 hari semalam 100 kali. Ada yang kata 70 kali. Nabi ini seorang yang maksum, terpelihara dosa. Tapi Nabi masih beristighfar. Macam sebut minggu lepas. Jadi kalau kita ada dosa, diampun. Kalau tak ada dosa, angkat darjat. Mengangkat darjat. Maknanya istighfar ni tak rugi. Nabi kata apa? At-ta'ibu min zambi kama zambalah. Siapa yang bertobat daripada dosanya, seolah-olah dia tak pernah buat dosa. At-ta'ibu min zambi kama la zambalah. Siapa yang bertobat daripada dosanya, seolah-olah dia tak pernah buat dosa. Allah ampun semua. Banyakkan ini di antara adab. Banyakkan istighfar, banyakkan taubat di sana. Itu sebab beli tasbih. Tasbih ni, kalau siapa dapat pegang tasbih, tak tasbih pun dapat pahala dah. Pegang tasbih pun dapat pahala. Kalau pegang tasbih ni, kalau wirid lagi pahala. Tak wirid pun pahala.
Lepas tu orang Mekah semua pegang tasbih. Dia kan wirid pun, pegang saja ya. Pun dapat pahala. Tambah lagi pahala. Punya untung tak untung. Ini cuma tasbih pun tak ada. Duk pegang apa? Laptop dia. Duk pegang handset dia. Kilik sana, kilik sini. Tak apalah, tapi tasbih kena pegang. Kena beli. Tapi yang beli itu yang jenis yang kayu. Jangan beli yang plastik. Kalau nak zikir yang kayu. Kalau tidak yang paling afdal dengan tanganlah. Tapi pegang tasbih tu dikira sebagai satu pahala dah. Okey, seterusnya kita tak boleh sembang banyak-banyak lah sebab banyak lagi pelajaran kita. Yang kedua, tolong menolong. Adab dia di sana ada semangat tolong menolong dan bekerjasama, tolong menolong. Bantu membantu. Kejut mengkejut. Ingat peringat. Jangan kata dia sama sabarlah, sabar. Kita tolong tenangkan. Sudahlah. Jangan kita pula yang jadi batu api. Marah lagi, padam muka. Aku dah lama geram kat dia. Padam muka. Tu tak mau. Kita kena semua tolong menolong, bantu kerjasama. Ini adab. Kalau tengok orang tu, tengok kadang-kadang dia kursi wheelchair ni. Dia drone. Dia pun boleh tengok kawan tak biasa. Nampak junam, dia pun seronok tolak junam. Apa lagi? Dia laju. Mak dalam tu jadi Ultraman. Ni, berdoroman ni. Patutnya dia kena kona, buat gini. Ghostan. Bukan dia tolak macam tu. Tolak macam tu, mak jadi Ultraman. Habis. Berdoroman batang domai dia. Jadi kita kena tolong menolong. Jangan tengok je. Tengok. Bodoh. Dahlah bodoh. Hang ni cerdik, tolonglah. Lepas tu jatuh. Maknanya hang pun bodoh, dia pun bodoh. Hang lebih bodoh. Hang bodoh kuasa 2. Dia bodoh kuasa 1. Allahu Akbar. Macam-macam berlaku. Tolong menolong, kejut-mengejut. Ada yang pi semayang. Buka pintu pelan-pelan. Tutup pelan-pelan. Jangan pergi dengar. Pergilah 2 ekor ni apa? 2 ekor tu. Tinggal 2 ekor tu. Balik-balik tengok lena sampai ke naik matahari. Kujung tu. Oi! Mekah pun tidur sampai naik matahari. Apa nak jadi? Apa ni? Neraka tempat ni. Tu dia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kami tak sedar langsung lah. Tak sedar langsung. Malam tadi pitawar sunat pukul 3 pagi. Balik-balik. Tum terus. Yang kena tahajud. Rupanya subuh tak terkejut. Jadi inilah peranan kawan-kawan tolong menolong. Ni adab. Dia ingat mereka ni masuk syurga seorang-seorang kan? Tak boleh. Seterusnya elakkan sikap sombong dan takabur. Di sana janganlah sombong. Di sana siapa ada datuk ke, datin ke, Tan Sri ke, JKKK ke apakah, tolong tinggalkan. Tolong tinggalkan di pagang kapal terbang di airport KLIA. Gantung dulu. Balik, ambil balik pangkat tu. Di sana tak ada datuk, tak ada Tan Sri, tak ada JKKK, tak ada Tok Penghulu, tak ada Sabah. Tak ada ustaz, tak ada Tok Imam. Kita ni hanya satu saja sebagai hamba Allah. Okey nah? Jadi buang sifat takabur ni. Sebab sifat takabur ni itu sifat yang mana Nabi kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Sekiranya perasaan takabur itu ada dalam hati kita walau sebesar Zahrah. Walau sebesar Zahrah saja ada sifat sombong tu. Apa dah sombong? Sombong ni mana? Takabur ni di antaranya tolak kebenaran. Tolak kebenaran. Itu sombong. Yang kedua, dia pandang orang hina. Itu sombong. Nabi kata, sombong ni dia tak terima kebenaran. Benar tu benar, tapi dia tak terima. Yang kedua, dia ni pandang manusia hina. Menghinakan manusia. Ini di antara dia panggil sifat sombong. Jangan ada sampai kita mati. Cepat-cepat kita sebelum tidur kita maafkan segala kesilapan orang. Nak tidur, maafkan. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang buat salah dengan aku. InsyaAllah. Tidur dengan lapang dada. Dengan tidak ada
ada rasa dendam kesumat di hati kita, insya-Allah. Jangan takut-takut. Kita walaupun sebesar zahrah saja ada bawa ke mati, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga Nabi kita. Nauzubillah. Okey, ni ada dah di sana, elakkanlah supaya bila kita tak sombong di sana. Sebab apa? Pangkat dah tak ada di bau, tak ada di pangkat, tak ada di mana. Jadi kita rasa biasalah. Bila balik ke Malaysia, pangkat ada balik. Jadi bila kita dah latih di sana, latih, dah jadi biasa, ada pangkat pun kita rasa tak sombong dah. InsyaAllah. Satu lagi lah, macam contoh, kita di sana tu kita belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Macam mana? Di sana kita pakai jubah. Ya, kita jubah. Kita pakai jubah ni, kita tak niat pun nak tunjuk kat siapa. Pasal apa? Nak tunjuk kat siapa, semua pakai jubah. Nak tunjuk kat siapa? Yang kedua, pegang tasbih. Jalan tasbih. Nak tunjuk kata kita bertasbih. Nak tunjuk kat siapa? Semua pakai tasbih. Masuk masjid, lepas mayang, baca Quran. Nak tunjuk kita baca Quran. Nak tunjuk kat siapa? Semua baca Quran. Jadi maknanya, setiap kita buat, kita rasa orang pun buat. Jadi, dengan itu rasa duk latih kita buat kerana Allah. Buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Pakai jubah kerana Allah, bukan pasal tunjuk kat orang. Latih di sana, balik ke Malaysia, insya-Allah jadi. Buat, bukan minta upah. Buat, bukan minta puji. Kalau buat minta puji, maknanya riak. Riak. Okey. Seterusnya, elakkan pertengkaran yang menyakiti jemaah yang lain. Elakkan bertengkar. Bertengkar, berkelahi di antaranya, dan menyakiti jemaah yang lain. Elakkan di sana. Macam-macam yang kita boleh menyakiti, di antaranya kita tak bantu dia ke, tinggal dia ke, mula-mula dia pergi jemaah, tengok-tengok orang tua tu duduk sebilik dengan dia. Allah Ta'ala telah menemukan kita. Makcik agak tak ada orang lah nak bantu makcik. Baiklah saya jumpa yang muda-muda ni duduk sebilik makcik. Yang muda kata, siap. Habislah kita. Asyik nak pergi, bawa dia. Bawa balik. Pergi, bawa balik. Lama-lama, mereka tinggalkan makcik tu seorang. Tinggal dalam bilik. Makcik tengok, siapa betul lah? Allah, dia tinggal aku no. Maklumlah aku dah tua. Dia nak harap siapa lagi? Harap sebilik je lah. Tu elakkan menyakiti jemaah yang lain lah. InsyaAllah. Kalau kita buat tu sebenarnya, haji mabrur ni, penyumbang dia bukan kata kita jaga wajib haji, rukun haji, syarat haji. Itu kenalah. Tapi penyumbang dia lain daripada itu juga menyebabkan haji kita mabrur, penyumbang yang lain-lain. Dia ada tolong orang, tak menyakit jemaah, tak sombong, tak takabur. Ini penyumbang kepada mabrur. Bukan kata buat haji, kena syarat haji, kena syarat rukun, lepas tu dapat haji mabrur. No. Tapi akhlak dia, Quran tak baca, tawaf pun tak ada tolong orang dan sebagainya lagi, maka jangan haraplah dapat haji mabrur. Cuma haji tu sah. Pasal apa? Kena syarat rukun. Tetapi belum tentu Allah terima haji dia. Terima tu mana haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang Allah terima. Jangan buat haji sahaja. Tapi kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai. Elak suka mengadu domba. Bawa cerita yang tak berasas. Khabar-khabar angin di sana. Macam-macam cerita. Cerita di kampung pun bawa mai. Dia kata cerita tu, mat tu. Bak tu dia tak main Mekah. Dia ni gini. Elakkan. Elakkan insya-Allah. Okeylah, itu di antara banyak lagi lah. Ini sempat kita kongsilah insya-Allah. Adat dan okey. Okey, seterusnya kita tengok kelebihan tanah haram. Apa lebih tanah haram ni? Yang nak pergi sangat ni. Sampai 40,000, 70,000, 100,000 pun nak pergi. Umrah 8,000. Dulu 3,000 ya. Lah 8,000. Pi juga 8,000. Pasal apa? Kelebihan. Sebab kelebihan inilah yang memanggil kita tak kira harga. Ini pun semua ni katanya, siapa nak pergi Mekah?
Semua pakai nak pergi. Pasal apa? Ni, kelebihan ni. Okey, yang pertama. Kelebihan pertama tanah haram ni tempat mulia. Satu. Yang kedua, tempat aman. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa yang masuk ke dalamnya, yang Mekah Madinah, amina, aman. Sebab tu syaitan, Dajjal dan Ta'un tak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Dajjal tak masuk. Nabi kata Dajjal akan masuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Melainkan dua tempat. Iaitu Madinah dan Mekah. Sebab dikawal rapi oleh para malaikat. Kalau Dajjal masuk juga, nescaya malaikat akan memancung kepala dia. Dia tak boleh masuk. Cuma dia duduk di tepi-tepi ya. Bila tepi tu, dia punya marah tak boleh masuk, dia hentak kaki. Hentak kaki, bergerak kota Mekah Madinah. Lari habis. Lari takut. Siapa lari? Orang-orang munafik. Orang-orang kafir. Pakat lari habis. Hanya tinggal kat Mekah orang beriman saja. Jadi maknanya kita memang takut-takut. Syaitan hentak kaki, kita pun terkeluar juga. Alamat kita orang hipokrit. Orang talam daun muka. Berlakonnya ni. Sebenarnya dia munafik. Tak tahulah kita munafik tak munafik. Tunggu. Tengok. Masa duduk Mekah tu dia tahu. Pakat lari habis. Sebab macam gempa bumi. Bila gempa lari. Lari lintang pukang. Yang lari itu. Keluar tu semua orang munafik. Yang tinggal original. Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan Dajjal tak boleh masuk. Sebab tu Nabi kata. Kalau main Dajjal. Bawa anak isteri kamu pergi Mekah. Bawa pergi. Mana dan? Tak ada yang kena. Nabi kata kalau boleh, maknanya boleh kena duduk di sana lah. Pergi Madinah siapa banyak duit, beli tanah sana, duduk di Madinah. Kat Mekah. InsyaAllah. Syaitan tak masuk. Dajjal ni kalau dia masuk, kalau dia main sini, Dajjal ni memang hebat. Mana yang sakit buta, dia gabui kita. Lega. Mana yang sakit lutut, dia gabui kita lah. Lega. Sakit pinggang, dia buat kita lah. Lega habis. Apa saja. Nak hujan? Hujan. Jangan hujan. Jangan hujan. Lembang tu, hujan tak main. Pergi sana hujan. Hujan pergi sana. Sini. Jangan tumbuh apa? Durian. Jangan tumbuh. Sana. Tumbuh. Mana yang ikut dia? Makmuk. Siapa yang tak ikut dia? Sasa. Sengsara. Dan sebagainya lagi. Itu di antara cerita Dajjal lah. Okey, yang kedua. Yang pertama adalah bumi kelahiran Nabi SAW. Mana di Mekah ni, bumi kelahiran Nabi kita, Muhammad SAW. Okey, yang seterusnya, kelebihan Mekah ni ada 120 rahmat turun ke atas Kaabah setiap hari. Sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yunzilu fil kitabi yaumin wa laylatin 20 wa mi'atin wa 20 wa mi'ah rahmatin. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan 120 rahmat. 120 rahmat. 20 wa mi'ata rahmatin. 120 rahmat. Okey. Yanzilu ala hadzal bait. Turun atas Kaabah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari 120 rahmat turun. Situna li ta'ifin. 60 bagi orang tawaf. 60 rahmat orang tawaf. Dapat 60 kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi suruh kita banyak tawaf. Wa arba'una lil musallin. 40 untuk orang semayang. Orang yang semayang depan Kaabah dapat 40 rahmat Allah. Semayang depan Kaabah. Jadi kalau boleh kita ni yang pergi Mekah nanti, semayang jangan semayang di lain. Semayang depan Kaabah. Nak semayang Kaabah, pergi ke Nabi awal. Jangan pergi masa azan. Jauh sekali masa qaman. Masa qaman baru pergi, alamat dia dataran lah. Dataran ada dua. Satu dataran Mataf, satu dataran Lu'u. Dia kata saya selalu main dataran. Kita kata sangka baiklah. Dataran depan Kaabah. Sangka baiklah kita ni kan. Rupanya dataran dekat dengan hotel tu. Tu dataran juga. 40 rahmat bagi orang semayang tak mau kata tuan. Tu nak pergi sangat tu. Ini kita sebab tak tahu.
Asyik semayang di luar. Kadang-kadang semayang kat bilik. Semayang kat bilik. Tak pernah pergi masjid. Dia kata panas, sesak orang ramai. Nak cari orang tak ada bila? Masa Covid lah. Masa Covid siapa tak boleh pergi. Jadi, di Kaabah ni tidak ada orang melainkan ada belakang. Tapi pergilah. Allah sediakan tempat kita. Wa ishruna lin-nazirin. 20 untuk orang tengok Kaabah. Tengok Kaabah pun dapat 20 rahmat. Tengok Kaabah. Masuk-masuk Kaabah, apa tawa pun tak, semayang pun tak, tengok Kaabah. Dapat 20. Alhamdulillah. Sebab tu kita tengok apa ni, Siti Nurhaliza lah, Mawi ke, apa lagi. Orang depa tempat hotel tu memang view dia, view Kaabah. Di Lofa ke. Dulu ni Nifa menjadi duta kami dulu. Kan Zahan? Zahan? Dulu ni Lofa jadi duta kita kan? Duta Sat lah. Tapi mereka Zahan bagi bilik lain. Dia melompat turun ke bawah. Dia nak view Mekah. Sebab view Mekah ni, view Kaabah ni jadi tengok dapat 20 rahmat. Kan masjid pun tengoklah hotel. Tengok 20 rahmat. Itu pun rahmat juga. Tapi kata ulama kata boleh juga kat Malaysia pun boleh dapat 20 rahmat. Kita beli satu frame Kaabah, buat frame, letak di sudut rumah kita, kita tengok, kata ulama juga dapat 20 rahmat. InsyaAllah. Balik pergi beli Kaabah. Letak di rumah buat frame. Ini gambar lutung, gambar kuda, gambar hak kahwin dulu ni. Oh ni lah ni Cik Mae ni. Oh cantiknya Halim masa segak dulu. Masa tu 30-an. Lah ni masa 80-an. Kedut mana dah. Tapi duk ada lagi. Masuk-masuk. Siapa ni? Saya. Oh segak dulu. Jangan main. Jangan tengok talak mata. Dan sebagainya lagi. Ni tengok macam-macam gambar ada. Gambar lutung. Tak tahuan. Cuba buat gambar Kaabah. Dapat pahala. Balik tengok. Dapat Kaabah. Okey. Subhanallah. Okey, seterusnya. Atau kelebihannya. Tiada waktu ditegah mengerjakan solat sunat. Di Mekah, tidak ada waktu tahrim. Tidak ada waktu tahrim. Tak ada waktu yang diharamkan solat. Di Mekah sahaja. Tapi di Madinah ada waktu tahrim, walaupun dia tanah haram. Madinah ada waktu tahrim, waktu-waktu yang diharamkan solat. Tambah-tambah di Malaysia ni memang ada beberapa tempat yang dikatakan waktu tahrim. Waktu tahrim, waktu yang diharamkan solat sunat, kecuali tanah haram Mekah. Pasal apa waktu tahrim ni? Waktu tu dia bersamaan dengan orang-orang kafir beribadat. Takut tasyabbuh, dia ada kesamaran. Kita lepas subuh, mereka tengah sembahyang, kita pun Allah Akbar. Lepas subuh. Kita boleh maknanya subuh, tapi kena tunggu waktu syuruk 3 minit. Kena campur ikut fatwa Negeri Pulau Pinang 21 minit. Jadi maknanya 7.24 baru boleh buat syuruk. Boleh buat isyraq. Syuruk naik matahari. Isyraq semayang sunat isyraq. Tu. Sunat isyraq ni siapa yang semayang sunat isyraq tapi syarat lepas main jemaah. Siapa semayang jemaah di masjid, lepas tu dia duduk baca Quran sampai waktu syuruk, waktu itu isyraq 7.20, dia sembahyang 2 rakaat. Nabi kata dia dapat pahala umrah dan haji tamatan. Sempurna pahala haji pahala umrah. Boleh buat haji tiap-tiap hari. Tamatan. Dapat pahala haji umrah sempurna. Hanya 2 rakaat sembahyang sunat isyraq. Waktu dia 7.24. Kalau 7.3 minit belum lagi, itu waktu tahrim. 7.10 minit tahrim lagi. Sampailah 7.24. Selepas solat subuh hingga waktu syuruk. Syuruk naik matahari. Bukan sembahyang syuruk. Sembahyang isyraq. Syuruk naik matahari. Lepas waktu syuruk hingga naik matahari. Dan duha. Jadi maknanya waktu syuruk
apa ni, waktu subuh, waktu syuruk, waktu apa tu? 7:24 baru boleh sembahyang. Ketika kembang matahari kecuali hari Jumaat, lepas asar hingga terbenam matahari, lepas asar tak boleh sembahyang dah. Lepas asar. Masa kekuningan matahari sehingga terbenam waktu dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan. Ini berlaku dah bagi orang yang pergi Madinah. Di Madinah, kita dah sembahyang kita dah sembahyang Zuhur dan Asar, kan? Contohnya kita jamak. Sembahyang Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat contohnya. Zuhur 2, Asar 2. Habis. Sampai di Bir Ali dia nak sembahyang sunat ihram. Tidak boleh. Pasal apa? Bukan waktu asar lagi. Orang yang telah selesai solat asar. Bukan di waktu asar. Orang yang dah selesai solat asar, tak boleh lagi sembahyang. Jadi maknanya, sampai walaupun sampai Bir Ali pukul 3 petang, loh ada lagi. Tapi tak boleh sembahyang sunat ihram. Pasal apa? Sebab dah jadi waktu tahrim. Sebab orang yang selepas solat asar, tidak lagi sunat. Kecuali tahiyatul masjid, sunat wudu, itu saja yang boleh. Tapi sembahyang sunat hajat, sunat taubat, sunat ihram dah tak boleh dah. Okey, boleh dah? Boleh tak tu? Boleh? Okey, boleh. Okey, masa kekuningan, masa tanduk dua syaitan tu, masa matahari tenggelam sekerat, tiba sekerat. Masa tu tidak lagi boleh buat kecuali sembahyang fardu lah boleh. Okey, petikkan kitab Bahrul Wafi muka surat 62. Siapa nak rujuk? Okey, seterusnya kita tengok Mekah terpelihara daripada wabak ta'un dan fitnah dajjal. Wabak ta'un. Apa ta'un? Ta'un ni satu penyakit, dia muntah berak. Itu ta'un. Muntah berak. Berak muntah. Dia sama naik. Muntah, berak, muntah, berak. Habis. Itu panggil ta'un. Tapi di Mekah, penyakit ni tak ada. Dan dari fitnah dajjal, maka kecelaruan. Fitnah ni maknanya satu benda yang suasana haru-hara dengan dajjal ni. Dajjal buat haru-hara. Itu dia panggil fitnah dajjal. Fitnah ada dua. Satu fitnah kita duk elok-elok. Orang fitnahkan kita ni, duk bawa perempuan. Fitnah Haji Halim bawa makwa. Haji Halim tak bawa pun. Orang tujuh Haji Halim bawa makwa. Haji Halim tak buat. Maka orang fitnah. Itu nama fitnah juga. Ni. Okey, seterusnya banyak tempat mustajab untuk berdoa. Itu sebab kita nak pergi tu. Sebab banyak tempat mustajab untuk berdoa. Kita tengok. Okey. Ni dia adalah tempat-tempat mustajab doa. Okey, hak ni lagi ya. Okey. Yang pertama sekali daripada Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala berkata, tempat-tempat mustajab doa di tanah haram Al-Mukarramah ada 15 tempat. Jadi Imam Hasan Al-Basri, maka disunatkan berdoa dengan bersungguh-sungguh padanya. Kena ada 15 tempat. Di antaranya di tempat wukuf. Masa kita wukuf nanti ni, masa waktu wukuf tu banyak kan. Tapi tuan-tuan tak payah selak dalam buku. Selak pun tak akan jumpa. Tak ada dalam buku. Okey lah. Masa wukuf banyakkan doa. Kalau boleh banyakkan menangis semasa di Arafah nanti. Ni tempat yang cukup makbul doa. Sayang, kita di Arafah ada juga jemaah kita ni ambil kesempatan duk isap rokok, duk sembang, duk buat mahajarul lawak, duk buat konten. Allah. Semua nak mampu belaka. Buat konten. Ni saya ada di Arafah sekarang. Sedang menunggu waktu untuk wukuf. Mudah-mudahan hajiku diterima oleh Allah Taala sebagai haji yang mabrur. Hamba ini hamba pacai kelana. Contohlah kan.
Buat konten. Tak payah konten lah tuan-tuan. Nak mampu belakang. Dah sudah abang lah. Ni satu live dalam TikTok. Buat TikTok sendiri tu. Apa-apa, muka dia. Tengok muka dia. Oh, sebab dia Mekah. Lah nak semayang pun buat konten. Saya tengah solat Aisyah. Hari ni tak pergi masjid. Kerana ada hal mustahak. Saya semayang seorang di rumah. Allahu Akbar. Semayang di rumah pun habaq. Nak makan ni macam-macam lah. Saya makan lencok lah. Saya makan sabedai lah. Macam-macam. Kawan yang lapak yang ngandung tu. Allah bang, oi. Lama terangi makan sabedai ikan puyuh. Ha, tak kacau kawan tu. Wajib kena hantar tu. Ha, ingat tawan. Okey. Jadi elaklah jangan rokok. Jangan. Arab Saudi telah memfatwakan bahawa rokok ni haram. Haram berdosa. Bila kita dah berdosa, berdoa, mana Allah nak kabul doa? Satu hari, orang yang Rasulullah, seorang sahabat nak kata Rasulullah, ya Rasulullah, tengok kawan tu, dalam keadaan kusut masai, rambut berterbangan, pakaian sopang celamping, berdoa kepada Allah. Pasti Allah makbul doa dia. Maka Jibril kata kepada Muhammad, ya Muhammad, katakan Allah tolak doa dia. Sebab apa? Pakaian dia haram. Makanan dia haram. Minuman dia haram. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa dia? Na'udzubillah nah. Jadi kalau boleh dia apa ni, tu salah merokok. Tapi ada dia punya stok dia tu. Ada. Tak sekatun mai. Tak sekatun mai. Mana stok tak tahulah. Duduk dalam paket kot. Kena cek kali ni. Saya